I'm in it for keepsake, in the field with the cleat lace, beat fruit with the Hello guys and welcome to my video. Hari ni aku nak buat comparison untuk korang sendiri nilai lah kan. Sebab semua orang kata iPhone ni hebat dari segala segi. Tapi betul ke? Semua orang kata tu based on bukti ke? So dekat sini aku ada device iPhone 13, bukan version Pro, tapi version biasa yang korang biasanya akan beli. Dan iPhone 13 akan lawan dengan Android phone yang aku pilih Oppo Reno 6 Pro 5G. And beza dia pun actually agak ketara dengan harga. Contohnya macam iPhone 13, harga dia RM3,899, yang ni tak sampai RM3,000 pun untuk korang beli. So, without wasting any more time, kita akan tunjukkan dekat korang semua perbezaan. And ada twist dekat sini sebab semua orang kata iPhone ni akan menang banyak benda kan. I might surprise you with this. Alright, first thing first, mestilah aku akan cakap benda yang paling korang banyak sekali interact, that is dia punya screen. Dua-dua jenis screen ni actually lebih kurang sama je. Tapi yang ni dia pakai AMOLED screen, yang ni pula dia pakai OLED screen. So dekat sini korang nampak huge differences sebab kau boleh nampak kan dekat Oppo Reno 6 Pro 5G ni actually ada screen yang lagi besar, 6.1 inches lawan dengan 6.5 inches yang ada dekat iPhone. But that's not the only thing yang aku akan pandang. Contohnya dekat sini Oppo Reno 6 Pro ni actually dia pakai design yang agak futuristic ataupun lagi nampak modern style. Sebab yang dekat iPhone ni dia just pakai flat screen je ataupun kaca yang flat. Lepas tu bila korang unlock je kedua-dua screen ni, apa yang kau akan nampak adalah huge differences. Contohnya dekat sini yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro 5G adalah dia punya punch hole display. Manakala yang ada dekat iPhone ni pula dia punya big notches tu akan bagi korang a huge pain in the eyes. Sebab kena tengok kalau contohnya kau nak tengok movie ke, mana-mana apps ke, dia akan mengganggu sikit. Walaupun Apple dah kecilkan notch untuk tahun 2021 ni. Lepas tu bila kau guna je dua-dua phone ni akan dapat rasa huge differences. Contohnya dekat Oppo Reno 6 5G akan ada screen lagi smooth ataupun lagi lancar. Manakala yang ada dekat iPhone ni pula ataupun iPhone 13, dia hanya ada screen biasa, that is 60Hz display je. Sama macam iPhone 11, iPhone 12. So tak ada improvement yang ada dekat iPhone 13 untuk tahun ni. Itu sebab ramai orang akan pilih Oppo Reno 6 Pro 5G punya screen. Dia ada 90Hz display, screen lagi besar, and lagi sedap nak guna, and sedap mata nak pandang. Alright, sekarang kita akan cakap pasal dia punya performance pula. Dua-dua ada performance yang sama macam sebuah telefon flagship. Contohnya yang ada dekat iPhone 13 sama macam ada dekat iPhone 13 Pro, cuma RAM dia je kecil, 4GB. Manakala untuk Oppo Reno 6 Pro pula dia pakai Snapdragon 870, flagship juga, cuma last year. Tapi advantage dia ada dekat sini is dia pakai 12GB RAM. So dekat sini nampak macam iPhone 13 takes the lead kan, walaupun dia punya RAM kecil. Dua-dua telefon ni actually might surprise you. Okay, kita cakap pasal dia punya optimization dulu lah untuk korang yang suka main apps ataupun gaming. So dekat sini Oppo Reno 6 Pro dia bukan just ada 90Hz display je. Dia actually support PUBG Mobile, boleh pergi sampai smooth 90 FPS. So dekat sini kau akan dapat lagi banyak frame rates. Tapi untuk iPhone ni pula, oleh kerana dia ada 60Hz, walaupun dia ada 90Hz orang kata FPS tu, korang takkan dapat pengalaman yang sama macam yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro. Tak cukup dekat situ, dekat iPhone 13 ni saja dia tak ada mode gaming tau. So dekat sini korang boleh add on mode gaming tu. Tapi Apple dia tak bagi option untuk maximize the processor. So dekat sini dia boleh hanya macam cut dia punya internet and boleh fokuskan dekat gaming je daripada orang ganggu, contohnya macam angkat call, bagi notification macam tu. So dekat sini macam tak bagi function sangat. Tak macam yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro 5G yang mana dia boleh boostkan dia punya performance and clear up the RAM untuk fokuskan untuk main game tu sahaja. So dekat sini advantage yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro berbanding dengan iPhone. Tapi yang paling penting sekali, bila kau buka game tu dia tak ada masalah starter ataupun tak ada masalah lag. So dekat sini dua-dua bagus je. Cuma dekat Oppo Reno 6 Pro 5G ada advantage dia sendiri macam 90 FPS contohnya, dan dia punya optimization, boostkan dia punya processor ataupun RAM tu lagi besar dekat sini akan bagi kau a huge headroom untuk main game in the future. Tapi Kak Fazli, takkan tu je yang kau akan test untuk performance kan? Dua-dua phone ni. Okay,
Untuk korang yang memang suka buat video editing, aku tahu ramai orang suka buat TikTok sekarang. So aku akan edit video guna dua-dua telefon ni dalam masa 6 minit. So aku akan guna software VN Editor yang mana dua-dua telefon ni akan render at the same time guna software tu. So dekat sini kau akan nampak yang mana macam iPhone akan menang, betul tak? Sebab ni pakai latest processor 5nm, yang ni pakai last year punya. Tapi a modern version of this year ataupun last year. So dekat sini performance akan bagi nampak a bit different. So dekat sini kau boleh nampak mula-mula macam iPhone akan menang. Tapi bila lama-lama kau tengok, kau perhatikan that 12GB of RAM yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro 5G bagi advantage gila-gila clearance dekat atas. So dia lah finish dulu untuk edit that video. So dekat sini ramai orang akan assume kan mestilah iPhone akan menang, tapi tak. So dekat sini huge RAM really give option ataupun performance boost yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro 5G. Alright, so far macam mana? Korang rasa yang mana satu akan jadi pilihan korang untuk beli? Kalau aku comparekan dua ni berdasarkan performance yang aku tunjuk and berdasarkan differences yang aku tunjuk. Belum lagi. Okay, sekarang kita move dekat dia punya kamera pula. Untuk Oppo Reno 6 Pro, dia actually ada 4 kamera. Untuk main sensor dia is 50 megapixel. This one is a modern 50 megapixel. Other than that, dia pakai 16 megapixel untuk ultra lebar. Lepas tu dia akan pergi kepada telefoto 13 megapixel, hampir sama macam iPhone. And then 2 megapixel untuk macro camera. Yang ni aku tak berapa nak prefer, tapi kita tengok macam mana performance dia. Untuk iPhone pula, dia pakai 12 megapixel untuk kamera main dia ataupun wide biasa. And then ultra wide 12 megapixel juga. Yang ni tak ada telefoto tau. So dekat iPhone ni ada disadvantage dia. Alright, untuk first gambar, dua-dua telefon ni actually dapat tangkap dengan flying colours. Korang tak akan dapat go wrong pun. Tapi dekat Oppo Reno 6 Pro ni actually dia ada 50 megapixel. So dekat sini kalau aku tangkap, basically aku boleh zoom je, tapi tak adalah sampai dalam sangat. Boleh zoom lah sikit, tapi tak nampak lah macam artificial punya. But apa yang aku boleh kata dengan dynamic range kedua-dua telefon ni, actually kau boleh nampak yang mana Oppo Reno 6 Pro ada AI engine dia untuk terangkan segala benda. So dekat sini gambar dekat Oppo Reno 6 Pro nampak terang and nampak nice. Even the sky dekat atas tu, atas ceiling tu kau nampak tu memang terang. Macam tu lah kau nampak in real life. Manakala untuk yang ada dekat iPhone ni pula, dia nak preserve dia punya lighting. Korang actually dapat buat banyak benda je dengan foto yang Apple bagi ni. Cumanya dia tak tajam lah macam yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro. Apa yang aku suka dengan iPhone 13 ni, actually dia punya shutter really fast. Manakala yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro ni, dia punya shutter is a bit lembab sebab dia pakai 50 megapixel punya resolution. Kita move pula dekat part telefoto. Dekat sini aku rasa kau akan tahu jawapannya, which is yang Oppo Reno 6 Pro akan menang sebab dia ada zoom lagi jauh, optical lagi tu, and tak digital, and nampak gambar nice, tak pecah-pecah sangat, even though dia taklah setajam yang macam korang pakai main sensor. Tapi yang ada dekat iPhone ni actually korang tak boleh nak zoom, hanya digital zoom 5 kali, and korang boleh nampak disadvantage dia, a bit pecah and tak berapa nak boleh post dekat social media, betul tak? Hanya boleh guna untuk buat macam evidence kalau ada berlaku criminal. Untuk ultra wide camera, aku actually suka yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro sebab boleh post dekat social media terus straight tanpa edit ataupun naikkan dia punya saturation. Manakala untuk iPhone is a bit of a macam tak berapa nak terang lah. And kau boleh nampak yang iPhone actually preserve dia punya lighting. Dia tak macam over dramatic. Tapi disebabkan scene dekat situ semuanya warm, dia cuba untuk bagi nampak blend in dengan dia punya gambar. So dekat sini, dekat Oppo Reno 6 Pro hanya buatkan gambar tu lagi terang je. Alright, sekarang kita nak pergi dekat part yang mana bila aku cakap je, kau mesti akan kata iPhone akan menang. Confirm, betul tak? That is 4K recording ataupun 4K video recording. So dekat sini kau boleh tahu 12 megapixel sama juga. Yang ni 50 megapixel tapi boleh rakam sama je, and boleh rakam at 60 fps. So dekat sini kau boleh tahu keupayaan kau punya image processing yang ada dekat setiap processor ni. Dekat sini aku boleh kata Oppo Reno 6 Pro is a bit struggle untuk keep up dia punya shutter speed. Manakala dekat iPhone ni dia punya quality video memang sharp, aku tak boleh nak deny langsung. Plus, the big differences untuk compare ataupun perbezaan paling ketara yang korang akan nampak adalah untuk mata sendiri ataupun mata orang biasa akan kata stabilization yang ada dekat iPhone is a lot better daripada yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro. Tapi Oppo actually ada option untuk stabilizekan lagi video yang korang dah tangkap tu, walaupun dia dah ada EIS. Dia boleh stabilizekan lagi. Aku tak berapa nak prefer sangat untuk method tu sebab dia nampak macam a bit softer walaupun dah stabil. Yang ada dekat iPhone stabil, tak perlu nak do extra work, and tajam, sharp at the same time. That is how aku punya impressive yang ada dekat iPhone dia punya
recording 4K at 60 fps. So, not just that, aku nak cakap juga dengan dia punya front facing camera. Dekat sini dia ada 12 megapixel, yang ni pula ada 32 megapixel. Nampak huge differences kan? So, apa yang kau perlu tahu adalah Oppo Reno 6 Pro ni actually dia fokuskan dekat kulit korang akan nampak lagi terang, manakala yang ada dekat iPhone ni dia nak nampak true to life. So dekat sini memang dia bagi apa yang aku cakapkan dekat korang. Cuma bezanya korang sendiri akan pilih mana satu yang korang suka. Termasuklah cinematic mode tu yang aku akan cuba rakam. But aku boleh bagi kredit dekat Oppo sebab dia boleh bagi a lot of option untuk nampakkan kulit korang tu lagi terang. Yang pastinya dua-dua ni actually boleh dapat tangkap bokeh effect yang lawa je. So far, mana satu jadi korang punya favourite? iPhone ataupun Oppo Reno 6 Pro? Let's talk about dia punya OS pula. Yang ni pakai ColorOS dengan Android 11. Yang ni pula pakai latest iOS 15. And macam kau tahu dia punya OS is a bit different. Yang ada dekat iPhone ni is actually sama macam yang ada dekat flagship, mana-mana flagship. And untuk orang yang dah biasa pakai iPhone akan kata nampak sama je, tak boleh nak ubah apa-apa sangat pun. Kecuali kalau korang ubah dia punya icon ataupun icon apps. Yang tu boleh lah. Benda yang korang boleh tukar juga adalah dia punya dark mode ataupun tidak. Manakala yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro ni actually korang boleh tukar macam-macam dari segi color, dari segi dia punya icon, macam-macam lagi lah. So akan menyenangkan korang kalau nak customize banyak benda. Even dia ada secret kalau nak bagi dekat orang pinjam kan, tak nak bagi nampak gambar-gambar korang, ada je option tu and banyak boleh customize. So dekat sini iPhone is a bit boring tapi efficient. Aku boleh bagi kredit dekat Apple juga. Aku lagi prefer yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro. Even Pixel pun buat benda yang sama juga, boleh customize banyak benda. Heck, aku still guna lagi multitask ataupun multi window tu untuk buat aku punya kerja. So dekat iPhone ni tak ada. So itulah masalah aku sekarang ni. Alright, not just that, kita akan compare juga dengan dia punya bateri. Dekat sini ada 3240 mAh iPhone 13. Manakala yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro 4500. Huge kan? So macam mana nak charge 4500 mAh ni? Ya mestilah iPhone akan menang kan? Tak juga, sebab yang dekat iPhone ni actually dia support 20 watts sahaja. Dia pakai lightning connector lagi. So big disadvantage dekat situ nak pakai, nak pergi mana-mana. Manakala yang ada dekat Oppo Reno 6 Pro ni pula, walaupun dia pakai bateri besar 4500 mAh, dia punya charger actually support sampai 65 watt VOOC. So dekat sini boleh ambil masa 30 minit je untuk charge. So kalau aku pergi toilet, keluar, dah setengah ataupun dah 50% dah. Manakala yang dekat iPhone ni, it takes a longer time, 1 jam. Alright, other than that, aku boleh kata dua-dua ni ada advantage and ada disadvantage dia. Contohnya, yang ada dekat iPhone 13, dia support MagSafe charger. So dekat sini, dia ada wireless charging. Manakala yang dekat Oppo Reno 6 Pro, dia tak ada wireless charging, even though dia punya charger tu laju. And then, obviously, yang ni pakai USB Type-C, faster charger, and lightning connector yang ada dekat iPhone. Not just that, kalau korang ni jenis yang suka main air ataupun main tengah hujan, this one tak ada IP rating. Manakala yang ada dekat iPhone 13 ada IP rating. Tapi senipis-nipis Oppo Reno 6 Pro 5G ni, dia ada cooling system untuk main game kalau prosesor dia panas. iPhone still tak ada lagi. Alright, aku rasa tu je lah aku punya comparison antara dua device budget flagship yang korang boleh tengok dekat sini. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!